Okey, kita bertemu kembali dalam kelas sejarah kita. Hari ini adalah hari Isnin bersamaan dengan 28 Jun 2021. Okey. Baiklah, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini, pagi Isnin yang sungguh cemerlang cuacanya, kita dapat bertemu kembali, melaksanakan kerja buat kita lah sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang guru. Okey, cikgu mengambil kesempatan ini untuk bersama-sama kita taatlah kepada perintah Allah, taatlah kepada perintah Rasul dan berbaktilah kepada ibu bapa anda. Okey, itulah pesanan takwa daripada cikgu. Baiklah. Apa khabar semua murid-murid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respon. Sihat tak hari ni? Sehat, cikgu. Alhamdulillah. Awada sihat? Sihat, Alhamdulillah. Fatin, Nurin Fatin macam mana? Okey. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hazirah macam mana? Okey Hazirah. Syarifah, Salina, Alia, Hairatun, ramai ni. Okey, tapi tak sampai pun 10 orang ni sebenarnya. Okey, cikgu harap anda semua dalam sihat, berada di rumah. Alhamdulillah, bagus. Cikgu harap anda berada dalam keadaan sihat, sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Baiklah. Okey. Kita sambung pelajaran kita masih lagi bab 6. Alhamdulillah kita sudah berada di landasan. Walaupun kita terlewat 1 minggu. Sepatutnya kita depan lagi, kita dah habis bab 6. Hari ni patutnya kita dah selesai bab 6, kita masuk bab 7 sebenarnya. Kita terlewat 1 minggu. Tapi tidak mengapa, maksudnya kita dapat catch up lah apa yang telah kita tertinggal. Apa yang cikgu khawatirkan ialah murid yang tidak hadir dalam kelas online. Dan untuk pengetahuan kamu, okey, cikgu tidak menyediakan modul untuk anda buat di rumah. Sebab sama saja. Okey, kalau cikgu sediakan modul, katakan cikgu sediakan modul, orang yang sama saja yang hantar. 2-3 orang atau 4-5 orang, itu saja yang sama. Dan orang ini juga, students ini juga yang hadir dalam kelas online. Awak-awak semualah. Kan. Jadi cetak banyak-banyak modul tersebut, tetapi awak tak ambil, ada student rakan awak tak ambil di pos jaga. So, perkara yang sangat membazir. Banyak tahu. Okey, kos kertas tu kita beli untuk cetak modul. So, cikgu ambil keputusan daripada kita membazir kertas macam tu saja, lebih baiklah apa yang ada ni, student yang boleh hadir secara atas talian, okey, dia hadir dan mengikuti pelajaran. Students yang tidak hadir kerana ada masalah tertentu, mereka boleh belajar semula melalui rakaman pengajaran. Tiada alasan lah untuk kita tidak belajar. Kan? Lebih-lebih lagi tahun ini adalah tahun yang penting kerana anda akan mengambil satu peperiksaan, iaitu Sijil Pelajaran Malaysia yang akan diadakan pada tahun depan bulan Mac 2022. Okey, sila bersedialah kan. Sebab banyak ni kita nak buat ulang kaji. Dengan sukatan barunya, cikgu pun tak ada pengalaman, cikgu pun
tak boleh nak agak. Nampak? Awak pun masih lagi blur kan sikit-sikit. Masih tak nampak pattern dan coraknya. Okay. Jadi begitulah cabaran-cabaran yang kita perlu hadapi bersama-sama sebenarnya. Okay. Baik. Jadi stay dengan cikgu. Okay. Jangan pergi mana-mana. Kuatkan semangat. Okay. Baik. Kita sambung. Okey, bab 6 ialah cabaran selepas pembentukan Malaysia. Kita dah belajar cabaran dalaman. Okey. Kemudian yang kedua kita telah belajar pemisahan Singapura. Okey, kejap ada student nak masuk, cikgu accept dulu . Bagus student yang masuk pada kelas hari ini, cikgu ucapkan tahniah kerana menunaikan amanah. Bagus. Terbaik. Baik, cikgu ulang balik. Kita sudah mempelajari bab 6, 6.1 cabaran dalaman Malaysia. 6.2 pemisahan Singapura daripada Malaysia. 6.3 ancaman keselamatan iaitu komunis di Malaysia. Jadi pada pagi ini selama 1 jam lebih kurang kita akan belajar topik baru, subtopik baru 6.4 isu pembangunan dan ekonomi selepas pembentukan Malaysia. Ada student lagi nak masuk, cikgu kena accept dulu. Baiklah. Okey. Baik, mari kita lihat isu pembangunan dan ekonomi. Baik. Cikgu pernah beritahu, okey, selepas Malaysia dibentuk, kita menerima negari anggota yang baru iaitu Singapura, Sabah dan Sarawak. Singapura tiada masalah dari segi pembangunan dan ekonomi kerana negerinya maju dalam aspek tersebut. Okey. Apa yang perlu diberi perhatian ialah kepada negeri anggota seperti Sarawak dan Sabah. Kedua-dua negeri ini agak ketinggalan dalam isu pembangunan dan ekonomi. Okey. Tambahan pula, di negeri-negeri di semenanjung Malaysia juga masih perlu dibangunkan ekonominya. Ada juga rakyat di semenanjung masih lagi ketinggalan. Jadi topik ini kita akan kupas tentang isu-isu pembangunan dan ekonomi. Baik. Kerajaan telah membuat satu rancangan pembangunan dinamakan sebagai rancangan pembangunan 5 tahun. Okey. Bagi memastikan pembangunan dan ekonomi nasional dapat dilaksanakan di semua negeri. Tanpa ada yang tertinggal. Termasuklah negeri Sarawak dan negeri Sabah yang baru menyertai Malaysia. Dan rancangan ini dinamakan sebagai rancangan pembangunan 5 tahun. Setiap 5 tahun sekali akan ada satu rancangan pembangunan yang baru. Baik. Kalau awak lihat, gambar di sebelah kanan sekali dalam buku teks tersebut, ada laporan rancangan Malaysia pertama 1966 sehingga 1970. Ni 5 tahun lah ni. Rancangan Malaysia pertama, First Malaysia Plan ni dalam bahasa Inggeris. 5 tahun. So dalam rancangan ini melibatkan negeri-negeri anggota yang baru menyertai Malaysia. Baik. Kita terus rujuk. Ada satu soalan di sini. Mengapakah usaha pembangunan negara menjadi agenda utama kerajaan pada awal pembentukan Malaysia? Ni soalan kebat ni. Kalau nampak otak ni dalam buku teks anda, nampak je ikon ataupun rajah otak ni, maksudnya soalan tu soalan kebat lah. Baik, cikgu tinggalkan soalan ni sebagai tugasan yang awak perlu selesaikan hari ni juga. Kalau boleh hari ni, settle lah sebelum hari esok. Hari ni settlekan. Jangan tangguh-tangguhkan. Kalau awak settlekan, cikgu akan semak secepat mungkin, insya-Allah. Baik, kita teruskan. Baik. Rancangan pembangunan 5 tahun itu dimulakan dengan rancangan Malaysia yang pertama. Baik. Jadi dalam rancangan Malaysia pertama tu beberapa isu telah diberikan perhatian. Seperti terus direct kepada isu ni. Terus je direct. Yang ni ada pelajar nak masuk. Tak
Baik. Beberapa isu telah diberikan perhatian seperti kedudukan sosioekonomi penduduk. Okey. Kedudukan sosioekonomi penduduk yang berpendapatan rendah serta taraf pendidikan yang rendah. Jadi pelbagai usaha dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Ini sekadar contoh sebenarnya isu ni. Sebenarnya isunya banyak lagi. Antara isunya ialah ada lagi penduduk berpendapatan rendah. Iaitu yang miskin lah. Rendah ni miskin. Dan masih lagi rakyat yang ketinggalan dalam soal pendidikan, terutama negeri Sabah dan juga negeri Sarawak. Begitu. Baik, kita lihat bagaimana, apakah isu-isu yang perlu kerajaan hadapi. Baik, isu-isunya lah, terus je di sini. Terus, ni yang penting. Oh, maafkan cikgu. Cikgu terlupa sebenarnya untuk memberitahu anda misi pelajaran hari ini. Patah balik. Sorry, salah cikgu. Terlupa. Ni dia. Baik, maaf Okey, apakah misi pembelajaran kita untuk topik ini? Okey, pelajar perlu menyenaraikan isu-isu pembangunan dan ekonomi. Apakah isu-isunya? Apakah isu-isunya Apakah isu-isunya? Sebentar, cikgu setting ni dulu. Okey, apakah isu-isunya? Dan yang kedua adalah menguraikan langkah-langkah mengatasi isu tersebut. Jadi inilah dua misi pembelajaran kita pada pagi ini, insya-Allah. Baik. Kita sambung tadi. Kat mana tadi kita? Okey, baik, di sini Terus je kita lihat di sini. Okey, sebentar, tukar pen kejap. Baik, apa isu dia? Baik. Isu-isu ini telah dikenal pasti yang menjadi punca kerajaan menghadapi masalah dalam membangunkan ekonomi negara. Okey, yang pertama, terlalu bergantung pada ekspor getah dan biji timah. Ya, satu ketika dahulu pada masa ini, Malaysia merupakan pengeluar biji timah utama dunia dan begitu juga dengan getah. Namun begitu, apabila berlakunya kejatuhan harga getah dan juga biji timah, Malaysia menerima impaknya. So, Malaysia rugilah. Harga getah dan biji timah jatuh. So, tidak dapat dijual dengan harga yang tinggi. So, akan berlakulah kerugian dan lambakan getah, stok getah dan biji timah yang tidak dapat dijual. Nampak tak? Jadi, apa berlaku? Malaysia rugi. Dan tidak ada sektor lain yang boleh cover industri getah dan biji timah. Inilah bermaksudnya kita terlalu bergantung pada ekspor getah dan biji timah. Baik, yang kedua, kejatuhan harga bahan mentah. Ini isu-isunya lah, kejatuhan harga bahan mentah. Inilah, harga getah jatuh, harga biji timah jatuh. Lepas tu kita pula terlalu bergantung pada getah dan biji timah. Tiada sektor yang lain yang boleh cover. Itu jadi masalah. Baik, ramai penduduk masih ketinggalan dalam pertanian moden. Masih lagi mengamalkan pertanian yang bersifat sara diri, iaitu yang berskala kecil dan menggunakan teknologi mudah seperti tenaga manusia dan haiwan saja. Tidak ada, kurangnya kepenglibatan petani yang menggunakan teknologi dan peralatan yang terkini. Contohnya jentera-jentera dalam mengusahakan pertanian ataupun pertanian yang berkonsepkan ladang yang besar, berskala besar. So kurangnya aspek pertanian tersebut. Baik. Petani yang ada masih lagi berpendapatan rendah. Bersifat sara dirilah, berpendapatan rendah hanya untuk menyara hidup keluarga sahaja. Tiada lebihan.
bukan untuk didagangkan, bukan untuk dijual, sebab untuk makan diri sendiri. Sudah tentulah pendapatannya rendah. So, pertanian komersial yang lain masih kurang diusahakan oleh petani. Komersial ni bermaksud untuk tujuan perdagangan. Selalunya pertanian komersial ni skalanya besar. Okay, dalam bentuk ladang. Dia bukan kebun-kebun kecil, dia bentuk ladang. Menggunakan jentera moden dan untuk tujuan diniagakan. So masih kurang. Jadi inilah isu-isu yang kerajaan perlu hadapi selepas pembentukan Malaysia. Okey, dalam soal pembangunan ekonomi. Okey. Baik. Kita lihat bagaimanakah kerajaan mengatasi isu-isu tersebut. Yang pertama, mempelbagaikan kegiatan ekonomi pertanian dan industri pemprosesan. Jangan terlalu bergantung kepada getah dan biji timah. Dan dalam masa yang sama, kita pelbagaikan juga industri pemprosesan. Pemprosesan ni bermaksud daripada bahan mentah kita proses, kita hasilkan produk akhir. Itulah maksud industri pemprosesan. Kita pelbagaikan, kita banyakkan industri pemprosesan ini supaya produk akhir dapat digunakan dan dinikmati oleh penduduk. Okey, baik. Yang kedua, mencari pasaran baharu bagi getah dan juga biji timah. Okey, tidak bergantung kepada satu-satu negara lain saja. Kena cari pasaran baru, negara-negara yang diperlukan getah dan juga biji timah ni. Okey, tidak tertakluk kepada kerajaan British. British merupakan rakan niaga kita untuk pasaran getah dan juga biji timah pada ketika itu. So, kita luaskan pasaran tersebut. Baik. Yang ketiga, mempelbagaikan bidang pertanian dengan memperkenalkan tanaman baru yang bercorak komersial secara besar-besaran ladang, iaitu kelapa sawit dan juga koko. Dan dua ni dilihat berpotensi untuk menambah pendapatan negara. Selain daripada itu, yang keempat, usaha mengatasinya ialah mempelbagaikan pengeluaran komoditi negara. Komoditi ni bermaksud barang yang diperdagangkan. Apa saja barang lah yang boleh kita dagangkan, kita keluarkan. Kita keluarkan, kita hasilkan supaya boleh diperdagangkan, dan ini akan menambah pendapatan negara dan juga menambah peluang pekerjaan kepada rakyat. Apabila peluang pekerjaan bertambah, maka rakyat dapat meningkatkan taraf hidupnya dan rakyat dapat melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi moden. Baik, begitulah students bagi isu pembangunan ekonomi yang perlu dihadapi oleh kerajaan dan perlu diselesaikan, perlu ditangani. Okey, setakat ini ada apa-apa soalan tentang isu pembangunan ekonomi? Cikgu buka kepada soal jawab. Silakan kalau ada. Silakan kalau ada, kalau tak ada beritahu, cikgu nak teruskan. Okey? Respon? Saya tak ada duduk. Tak ada? Okey, kalau tak ada, cikgu teruskan. Kalau ada, beritahu, nyatakan, jelaskan, beritahu cikgu apa yang problem. Baik, kita lihat seterusnya. Baik, tadi tu isu ni masih lagi di bawah isu pembangunan ekonomi. Okey, baik. Okey, baik, seterusnya taraf hidup yang berbeza. Okey, taraf hidup yang berbeza. Apa maksud taraf hidup yang berbeza? Okey, di sini maksudnya berbeza ini memang taraf hidup akan berbeza. Okey. Takkan adalah mana-mana rakyat di dunia ini taraf hidupnya sama. Maksudnya golongan kaya semua kaya. Tak ada. Susah kita nak jumpa. Mesti ada golongan yang miskin. Mesti ada di dunia ini. Walaupun negara itu negara membangun. Kita lihat, di negara membangun atau negara maju yang lain, ada juga golongan-golongan gelandangan. Baik. Di sini maksud taraf hidup yang berbeza di sini ialah jurang antara
antara kaum, contoh jurang ekonomi antara kaum, antara wilayah, contoh antara kaum. So Bumi Putra, okey, rakyat Bumi Putra, okey, berpendapatan rendah, ramainya berpendapatan rendah berbanding yang bukan Bumi Putra. Sebab apa? Rakyat Bumi Putra ni, okey, mereka mengamalkan kegiatan pertanian sara diri, okey, tidak menceburi dalam bidang kegiatan ekonomi moden. Itu maksud taraf hidup yang berbeza. Okey, student. Dan petani-petani ini ramai tinggal di pedalaman dan kampung-kampung. Manakala yang melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi moden selalunya di bandar-bandar besar. Okey. Baik, itulah maksudnya taraf hidup yang berbeza lah. Dan taraf hidup berbeza ni kalau kerajaan tidak tangani, dia akan menjadi masalah lah kepada negara. Oleh kerana negara kita terdiri daripada masyarakat berbilang kaum, sekiranya jurang ataupun taraf hidup ini tidak ditangani dengan bijak, akan berlakunya syak wasangka dan saling tidak mempercayai antara kaum. Itu masalah. Itu jadi masalah jadi dia. Okey. Kita lihat bagaimana contoh okey, orang Melayu banyak yang miskin, orang bukan Melayu banyak yang kaya. Kalau kita tidak tangani perkara ini, maka dia akan jadi satu isu besar lah nanti. Bukan isu besar, akan menjadi masalah. Okey, akan jadi masalah. So itu sebabnya kerajaan nak tacklekan taraf hidup yang berbeza ini tanpa mengambil kira latar belakang ataupun kaum. Semua kaum menerima, mendapat manfaat daripada pembangunan negara. Tidak ketinggalan satu pun. Baik, apakah usaha mengatasi taraf hidup yang berbeza? Melancarkan program pembangunan negara. Berasaskan satu rancangan bersepadu. Baik, rancangan bersepadu bermaksud digerakkan semua agensi kerajaan lah dalam satu rancangan yang sama. Baik, yang kedua, menggerakkan aktiviti perkilangan dan pembuatan negara dengan membuka kawasan-kawasan baru. Okey. Contohnya kawasan industri dibuka di kawasan baru lah. Okey, kawasan baru tu ada kilang-kilang. Contohnya kalau di Negeri Sembilan ada Nilai. Di Nilai tu ada kawasan industri. Di Johor kita ada Skudai. Itu semua kawasan kilang-kilang baru. Okey. Baik. Yang ketiga, mempercepatkan integrasi dalam kalangan penduduk dan negeri di Malaysia. Okey, integrasi ni bermaksud merapatkan hubungan antara negeri dan wilayah. Okey, dan kerana kita dapat tahu bahawa terdapatnya kawasan ataupun wilayah di negara kita ni pembangunannya tidak seimbang. Sebagai contoh, kawasan pantai barat lebih maju daripada kawasan pantai timur. Jadi inilah maksudnya integrasi. Okey, integrasi negeri dan wilayah. Semua kawasan atau wilayah satu hari nanti akan mendapat manfaat yang sama. Dapat bersaing dan tidak ketinggalan. Yang seterusnya ialah kerajaan mendapatkan bantuan Bank Dunia untuk melaksanakan program pembangunan tersebut. Okey, itulah dia usaha mengatasi terhadap isu taraf hidup yang berbeza. Okey. Bantuan-bantuan Bank Dunia ni kerajaan gunakan untuk program-program inilah membuka aktiviti, membuka kawasan baru untuk aktiviti kilang, kemudian membangunkan wilayah dengan memperkenalkan tanah rancangan seperti Felda, seperti Felkra dan sebagainya. Macam tu. Baik. Isunya yang seterusnya ialah peluang pekerjaan yang terhad dan juga kadar pengangguran meningkat. Saling berkaitan ni. Apabila terhadnya peluang pekerjaan, sudah tentulah ramai yang menganggur. Tiada pekerjaan sedikit,
tak dapat nak cari, tak dapat nak minta kerja. Bagaimana kerajaan mengatasi masalah tersebut? Menubuhkan pusat latihan vokasional dan juga teknikal supaya rakyat didedahkan dengan kemahiran dan menggunakan kemahiran ini nanti di alam pekerjaan. Okey. Dan meluaskan peluang pekerjaan kepada penduduk. Baik, seterusnya kita lihat isu seterusnya. Okey, masalah kesihatan dan sosial. Isu ini juga memainkan peranan yang sangat penting. Okey, yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan. Sebab kesihatan adalah paling penting lah, sangat penting. Kalau semua rakyatnya tidak sihat, pembangunan negara tidak dapat dijalankan. Tidak produktif kalau warga negaranya sering kali tak sihat. Produktiviti akan berkurang. Itu dia punya idea kan. Tak sihat, macam mana kita nak perform kerja kita? Kita tak sihat, selalu tak datang kerja kan. Jadi bila kita kerja tak perform lah. Jadi bila tak perform, produktiviti jatuh. Jadi bila jatuh, negara tak akan jadi maju. Macam tu. Idea dia, teori dia. Okey, baik. Di sini kerajaan menekankan kepada golongan wanita. Okey. Terutama dari segi kehamilan. Okey. Contoh, kehamilan yang terhad. Okey, wanita yang berkahwin lah ni. Kan? Bukan yang luar nikah ni. Baik. Jadi kerajaan mengambil serius. Okey. Kadar kelahiran yang sangat rendah pun menjadi concern kerajaan. Kadar kelahiran yang tinggi sangat pun menjadi concern kerajaan. So kerajaan tetapkan satu unjuran. Okey, kadar kelahiran bayi di negara kita ni buat satu unjuran sesuai dengan target kita untuk menjadi negara maju. Dia tak boleh kadar kelahiran atau kehamilan tu kurang, terlalu terhad sangat, tak boleh. Dan tak bolehlah terlalu produktif, tak boleh. Dia akan menjadi masalah. Ada macam contohnya negara India, negara Singapura, negara China. China negaranya besar. Negara China besar tetapi kadar kelahiran sangat tinggi. Sangat tinggi. So dia punya tu nisbah tu tinggi lah, cikgu tak ingat nisbah dia apa. Yang menyebabkan kerajaan China ni dia menetapkan satu keluarga boleh ada anak 2 saja pun, kalau tak silap cikgu. Okey, begitu juga dengan Singapura. Negara kecil, Singapura tetapkan unjuran untuk kadar kehamilannya. Kalau tak silap cikgu sama, tak boleh lebih pada 2. Macam tu. Dan baru-baru ni beberapa tahun lepas, kerajaan Singapura dah ubah dasar tersebut sebab ramai golongan tua di Singapura. So tenaga kerja yang muda ni takkan dapat mengisi sebab kadar kehamilan ni dah rendah. So kerajaan Singapura buka boleh 3 dah sekarang. Kan? Boleh 3 anak. Macam tu lah, ada satu unjuran. Baik, jadi wanita yang kehamilan yang terhad ni perlulah kita tangani supaya kelahiran bayi itu dia menepatilah unjuran seperti yang ditetap kerajaan. Sebab kelahiran bayi ni akan membolehkan negara ada tenaga ataupun sumber tenaga kepada negara. Okey, kita target pada tahun, kalau cikgu tak ingat tahun berapa, 2025 kalau tak silap ataupun 2030. Cikgu tak berapa pasti. Tapi 70 juta penduduk. Kerajaan menyasarkan pada tahun berkenaan 2030 kalau tak silap cikgu. 70 juta penduduk. Di situ dia mestilah tengok kehamilan. Golongan wanita ni. So di situlah golongan wanita ni diberi perhatian supaya yang hamil ni memperolehi kesihatan yang terbaik. Kalau mak-mak awak tu yang mengandung tu kan, yang pergi klinik tu, nurse tu sentiasa lihat, doktor sentiasa lihat kehamilan tersebut, bagaimana keadaan bayi dalam kandungan dan sebagainya. So isu seterusnya ialah yang ketiga, kurangnya kemudahan perkhidmatan kesihatan profesional bagi ibu-ibu mengandung, terutama di kawasan luar bandar. Di
di kawasan pedalaman. So ibu-ibu yang mengandung yang tinggal di pedalaman dan kampung susahlah mendapat kemudahan kesihatan di bandar jauh. Okey, atas dasar itu, atas masalah itu kerajaan menubuhkan klinik desa. Kan? Ada kan di klinik desa di tempat anda, contohnya yang tinggal di Jengka 11, Jengka 14, okey. Ada klinik desa. Itulah tujuannya dan itulah usaha mengatasinya. Okey. Baik. Baik, seterusnya student yang keempat. Okey, kadar kelahiran tidak normal dan kematian yang tinggi. Tidak normal ni bermaksud bayi lahir cacat dan juga bayi lahir mati. Juga tinggi. Dan ini menjadi isu pada kerajaan lah. Baik, bagaimanakah kerajaan mengatasinya? Mengurangkan kadar kelahiran mengikut unjuran lah. Dia tak boleh tinggi sangat kadar kelahiran, tak boleh terlalu kurang. Susahlah kalau terlalu kurang. Tak adalah pula yang menjadi sumber tenaga manusia kepada pembangunan negara nanti. So untuk itu, untuk menyeimbangkan kadar kelahiran mengikut unjuran, okey, kerajaan memperkenalkan program perancang keluarga. Itu sebabnya untuk ibu mengandung, dia ada satu buku warna pink tu. Kan? Warna pink tu. Mengandungnya, mak awak dapat buku warna pink. Buku warna pink lah kita nak pantau keadaan kesihatan ibu tu. Dan selepas anak itu lahir, okey, anak itu juga akan pergi ke klinik untuk dipantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kan? Supaya anak atau kanak-kanak itu dalam keadaan sihat. Okey. Baik, itulah program perancang keluarga. Dan sekiranya ibu-ibu mengandung ni, okey, dia nak dapatkan anak, okey, dapatkan anak lagi, okey, berasa ingin akan anak lagi, okey, pakar-pakar kesihatan atau doktor di klinik kesihatan akan memberikan nasihat macam mana mengikut umur, okey, ibu tersebut. Ibu yang berumur 45, 40 tahun dan ke atas, risiko dia macam ni. Okey, yang 50 tahun macam ni. Dia beritahulah risiko-risikonya. Dan kalau tak silap cikgu lah, yang berumur 45 tahun ke atas tu selalunya doktor dengan nurse suruh kita fikir banyak kali lah. Sebab risikolah untuk mengandung dan juga melahirkan anak. Sebab dia akan menyejaskan bayi dalam kandungan dan ibu itu sendiri. Macam tu. Itulah program perancangan keluarga. Okay, supaya ada unjuran yang tepat, okay, tentang kadar kelahiran tersebut. Baik, kerajaan juga menambah baik perkhidmatan kesihatan di luar bandar. Ada bidan-bidan yang bertauliah, yang ada sijil lah untuk menyambut kelahiran bayi. Bidan-bidan kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia, nurse, misi, bidan kan. Dulu kampung-kampung ni tak ada bidan, dia ada bidan tradisional ni sahaja. Okey. Jadi dengan ada bidan yang terlatih ini, kita dapat mengatasi kadar kelahiran mati ya. Kan ada lahir mati sebab apa? Sebab selalunya perbidanan yang keadaan situasi perbidanan yang tak berapa baik. Okey, tak ada apa baik. Dia mati kat situ. Macam tu. Baik, itulah dia usaha-usaha kerajaan dalam mengatasi masalah tersebut. Okey, baik. Ada apa nak tanya setakat ini? Topik 6.4 selesai. Silakan kalau ada persoalan. Silakan. Sila. Respon pelajar-pelajar sekiranya ada soalan. Faham tak student? Sila respon. Faham. Faham, okey? Faham Baik, kalau dah faham, cikgu bercadang nak tinggalkan anda. Cikgu nak habiskan lebih awal. Okey, untuk kelas ni. Maksud cikgu habiskan lebih awal, cikgu yang habiskan lebih awal dan cikgu tinggalkan anda dengan tugasan yang perlu awak selesaikan hari ini. Dan cikgu nasihatkan jangan tangguh-tangguhkan lagi. Okey, sekarang ni kita ada masa lebih kurang 15 minit. Okey, cukuplah untuk kita jawab soalan ini. Okey, 6 markah. Okey, soalan pada muka surat 126 ni soalan kebat. Okey, awak salin soalan ini dalam test pad.
kemudian jawab dalam bentuk esei. Okey. Satu soalan ni saja. Okey. Kemudian macam biasa hantar dalam Telegram secara personal atau nak tepek dalam grup pun boleh, tak ada masalah. Okey, cikgu nasihatkan awak hantar secara personal lah. Semua pelajar tingkatan 5 perlu hantar jawapan bagi soalan ini. So awak ada masa 15 minit. Satu soalan ni saja cukup sebenarnya. So soalannya berbunyi, mengapakah usaha-usaha pembangunan negara menjadi agenda utama? Okey. Menjadi agenda utama kerajaan pada awal pembentukan Malaysia. Mengapa? So soalan ni nak sebab-sebab. Okey, dia nak sebab ataupun boleh juga tujuan. Tujuan okey, pembangunan negara menjadi agenda utama kerajaan pada awal pembentukan Malaysia. Ni soalan kebat. Baiklah. Mengapa kan? Okey, baik. Awak kena ingat dia punya ni pada awal pembentukan Malaysia. Kenapa agenda pembangunan negara menjadi agenda utama pada awal pembentukan Malaysia? Maksudnya Singapura masuk, Sabah masuk, Sarawak masuk, menjadi satu negara yang besar dinamakan sebagai Malaysia. Dan mengapa pembangunan negara ni menjadi agenda utama, menjadi perhatian, menjadi penekanan, menjadi fokus kepada kerajaan? Itulah maksud soalan. Okey, baik, salin soalan ini dalam test pad dan jawab, hantar terus pada cikgu. Sekarang 11.45, 15 minit siap sebenarnya. Okey, baik, ada apa-apa soalan sebelum cikgu tinggalkan kamu dengan tugasan tersebut? Ada soalan? Okey, kalau senyap saja tak ada soalan lah tu. Okey, buat sekarang. Okey, baiklah cikgu stop sharing. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, awak boleh laksanakan tugasan tersebut. Okey, kalau ada masalah PM cikgu akan bimbing anda. InsyaAllah, okey, cikgu akan tanda jawapan awak tu lah. InsyaAllah. Okey, jangan bimbang. Okey, kalau tak ada soalan lagi, kita tangguhkan kelas kita pada pagi ini lah. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila teruskan dengan tugasan anda itu tadi. Okey, sampai jumpa lagi pada hari Jumaat. Okey, bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. Jangan lupa buat tugasan hantar sekarang. Okey. Ya, Aikal. Ada nak tanya? Cikgu, saya nak tanya. Tugasan yang cikgu nak tu kena hantar kali ni buat pada pukul berapa? Okey, hari ni lah. Aikal, hari ni lah. Okey, cikgu cadang nak tanda waktu malam ni. Okey, cikgu bercadang nak tanda pada waktu malam ni. Tapi kalau lebih cepat lebih bagus. Salah satu soalan je. Tak susah, mana nak markah je. Bukannya buat kerja kursus. Kan, satu soalan kan boleh kan? Satu soalan aja. Okey? Kalau cikgu cadang nak tanda malam ni. Itu perancangan plan cikgu Malam ni free sikit. Sebelum cikgu tidur tu tanda sekejap. Okey? Okey, itu saja. Assalamualaikum. Cikgu live dulu, teruskan dengan tugasan anda